العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم صل على سيدنا محمد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idz ta'adzana rabbukum. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberitahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmatku yang kukurniakan kepada kamu. Alhamdulillah bagi siapa yang ada kitab, iaitu kitab 40 himpunan 40 nasihat waliku yang soleh siri ketiga. Jadi kita buka muka surat 68, muka surat 56. Bukan 58, muka surat 58. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada nasihat yang ke-17, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat 17 tajuknya ialah nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Untuk buku tu siapa-siapa yang nak beli, jadi sehari lepas pengajian kita boleh bayar. Siapa tak mau beli boleh pulangkan balik, tapi jangan tulis apa lah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Allah berfirman dalam surah Ibrahim dalam ayat yang ke-7, Allah sebut wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, seandainya kamu bersyukur, kami akan tambahkan lagi nikmat kami kepada kamu. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah SWT yang memberi keizinan pada kita untuk kita bertemu dalam pengajian di pusat pengajian Sunnatul Mustafa ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmatnya pada kita, melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita, sehingga dapat kita memahami isi kandungan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kita pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idz ta'adzana rabbukum. Itu maknanya ialah uzkur, ingatlah ketika mana ta'adzana rabbukum, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya seandainya kamu bersyukur, aku akan menambahkan lagi nikmatku yang ku telah beri kepada kamu. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun mendapat nikmat dengan sign daripada Rasulullah. Kita umat Muhammad ni mendapat nikmat dengan sebab Rasulullah telah sign nikmat-nikmat Allah itu untuk diberikan kepada kita. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran pada ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerima ayat yang terakhir, diturunkan ayat yang terakhir pada hari namanya Hajjatul Wada', hadis selamat tinggal. Allah sebut dalam ayat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-yawma, pada hari ini. Pada hari ini kata Allah, iaitu pada hari Nabi berada pada perhimpunan haji ataupun perhimpunan Arafah yang terakhir sebelum Nabi kita wafat. Allah sebut al-yawma, pada hari ini. Pada hari ini asmamtu alaikum, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Cuba tengok ayat tu. Dalam ayat ni Allah kata al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan pada kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang pertama sekali Allah menggunakan perkataan akmaltu. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu nikmat. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Pada hari ini juga wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku. Dua perkataan, akmaltu dengan atmamtu, kedua-duanya memberi makna aku menyempurnakan.
Itu poin pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut, yang pertama, dia menyempurnakan kepada kamu menyempurnakan kepada kamu agama kamu. Yang kedua, Allah sebut, aku pada hari ini juga telah menyempurnakan kepada kamu nikmatku. Agama, dia kata agama kita. Nikmat, dia kata nikmat dia. Faham tak? Agama, dia kata agama kita. Nikmat, dia kata nikmat dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan juga kepada kamu nikmatku. Agama kita, nikmat dia. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Allah kata dinakum, agama kamu? Din apa makna dia? Apa makna din? Din maknanya ialah cara hidup. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu din kamu, iaitu cara hidup kamu. Taib. Agama ni dia bukan untuk Allah. Agama ni untuk kita. Peraturan-peraturan yang Tuhan buat bukan untuk dia, untuk kita. Faham tak? Cara hidup ni iaitu daripada kita bangkit tidur sampai tidur balik, hatta dalam tidur itu bagaimana kita mengikut agama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia. Allah nak suruh kita ikut agama dia, cara hidup yang dia landaskan, cara hidup yang dia hendak kita berpandu kepada cara hidup tu. Hanya dengan menjalani cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja kita akan selamat hidup di dunia ni. Mana-mana orang yang cuba hidup selain daripada cara yang dikehendaki oleh Allah, dia akan menemui kegagalan dalam hidup. Mana-mana orang yang cuba buat jalan sendiri, tak mengikut jalan yang Tuhan letak, dia akan tersingkir, dia akan terbabas daripada jalan kebenaran. Taib. Agama ni ialah Islam. Bila Allah sebut inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, iaitu agama yang Allah perakukan hanya Islam saja. Islamlah cara hidup yang Allah hendak. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang cuba cari satu cara hidup yang selain Islam, fala yuqbala minhu, selama-lama takkan diterima cara hidup itu. Selama-lama takkan diterima. Siapa nak terima tu Allah. Berarti Allah tidak akan menerima sama sekali cara hidup yang bukan cara Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini orang Islam cuba cari cara hidup yang bukan cara Islam. Orang Islam dia kena berpandu pada cara hidup Islam, baru dia akan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam bila mana dia berpandu ataupun dia berpegang pada agama, baru dia akan berjaya. Bidang apapun dia terjun, kalau dia berpandu kepada agama, dia akan berjaya. Tapi kalau dia terjun dalam apa-apa bidang sekalipun, dia tak ikut agama, dia buat cara dia ikut cara hidup orang lain, dia pasti akan gagal. Sebab kita orang Islam. Orang bukan Islam, mereka ada cara hidup mereka sendiri.
Sebenarnya walaupun mereka ada cara hidup mereka sendiri, sebenarnya mereka tidak akan berjaya. Sebab hanya yang berjaya ialah Islam. Maka sebab itulah pasal apa seruan kepada kejayaan disebut hayya 'alal falah, ayuh menuju kepada kejayaan, ayuh menuju kepada kejayaan, jom kita berjaya, ataupun dalam bahasa macam tu. Hidup ini bermula dengan Allah, berakhir dengan Allah. Apa segala kita buat, kita mesti memulakan hidup dengan Allah. Kita bangkit daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sehari nak tidur balik, doa tidur apa? Bismillah umma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Nak tidur, bangkit tidur dengan nama Allah, nak tidur dengan nama Allah. Seperti mana azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dimulakan dengan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, dengan nama Allah dimulakan azan. Akhirnya la ilaha illallah, nama Allah akhir sekali. Bila datang ke dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Maknanya resmi datang ke dunia dengan nama Allah. Balik nanti disunatkan, bila balik nanti maka disuruh untuk kita mengucapkan, mengajar orang mati dengan la ilaha illallah. Nabi kata laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, ajar orang mati kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Bila main ke dunia, orang tolong peringatkan Allah, diazankan tinggal kanan, diiqamahkan tinggal kiri. Salah Sayyidina Muhammad. Saat nak balik jumpa Allah, orang tolong ajak juga la ilaha illallah. No, mungkin orang mati tak sempat, tak boleh nak berkata. Mungkin dia boleh dengar tapi dia pun tak boleh nak menyebut. Pun macam tu diajar orang mati kata la ilaha illallah. Ada orang yang Allah muliakan, bukan sakat orang boleh ajak, dia boleh ikut. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang yang diajarkan dia hanya boleh dengar, tak boleh ikut. Dia ikut dalam hati dia. Kadang-kadang dia ikut dalam hati dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun yang mata dia, sebab dia faham apa yang dia ucap. Kat siapa dia nak balik? Dia mai daripada Allah, dia balik pada Allah juga. Maka sebab tu kita kata inna lillah, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepadanya lah kita semua akan kembali. Ini hidup. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup kita mesti pakai agama. Agama ni 5 perkara: haram, halal, bukan, wajib, sunat, haram, makruh, harus, dihukum dalam agama. Orang Islam mesti berpandu kepada SOP ni. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jangan sampai minum ayak lah. Saya tak apa, saya seorang aja. Salah Sayyidina Muhammad. Nanti kena briefing, so nak mula pengajian, jangan minum ayak. Saya tak apa, sebab saya kering rengkung. Kalau saya mengajar, saya tak minum ayak, assalamualaikum. Okey, salah Sayyidina Muhammad. Ini peraturan. Peraturan ni setiap tempat ada peraturan dia. Jadi ini peraturan di majlis saya macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak tidur tak apa, tuan-tuan jangan buat hal lain. Tuan-tuan nak tersengguk, nampak macam mana mengantuk, tak ada masalah. Tapi hal lain jangan buat. Tuan-tuan tengok kitab, tengok saya, tu je. Tabung berjalan, pergi jalan.
Tengok saya tengok kitab tu je. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Agama ialah din. Din ni dia bukan kalau bahasa orang putih dia panggil religion. Religion ni dia agama. Agama ni dia kata Hindu pun agama, Kristian pun agama, Buddha pun agama, Islam pun agama. Agama pada orang lain dialah ritual ibadat, cara nak menyembah. Kan pagi-pagi Cina mungkin pegang colok dia macam tu kan, orang putih mungkin macam tu. Itu ritual ibadat. Islam bukan semata-mata ritual ibadat. Islam ialah cara hidup. Kalau ikut Islam, cara hidup jadi ibadah. Kalau tak ikut Islam, cara hidup sia-sia. Tuan-tuan, turun kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pukul 6.30 pagi turun rumah, balik rumah pukul 6.30 petang sampai rumah. Kalau kita turun pergi kerja niat betul kerana Allah, aku nak cari rezeki yang halal untuk anak bini aku, jadi sepanjang berapa jam tu kita duduk dalam ibadah sebab kita betul dengan Allah. Masalah Sayyidina Muhammad, apa segala pun kita buat kalau kerana Allah, itulah agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi bila sebut din adalah cara hidup. Macam mana kita nak masuk jamban? Langkah kaki kiri masuk ke dalam, keluar kaki kanan masuk jamban, baca doa. Dengan baca doa dalam jamban, dulu melangkah tu masuk. Waktu mana cerah perut, orang kata nak terberak tu, kalau sakit perut tu, sambil lari tu baca doa. Sebab lagi tak dan baca, takkan nak berhenti baca doa dulu kot. Jadi kita baca siap-siap, langkah masuk Salah Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil cara hidup dalam jamban. Jangan duk isap rokok. Pasal isap rokok ni, kalau sekalipun dah habis buang air, Salah Sayyidina Muhammad, rokok tak habis lagi, dia tak keluar lagi. Betul tak? Salah Sayyidina Muhammad. Dalam jamban tak boleh duduk lama-lama. Orang yang duduk lama dalam jamban menyalahi peraturan agama, dia tak ikut din. Jamban ni dia kena masuk, selesai keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ada tu cerita satu orang kawan saya pun tak tahu di mana dia duduk hari ini. Ketika tu dia mengaji pondok, Tok Guru tua, Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, ketika tu sudah tua. Dia mengaji di pondok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pondok tu paling kurang kena duduk 4 tahun. Dia dalam lebih kurang dalam 2 tahun setengah dia berasa nak keluar daripada pondok. Dia duk teringin nak pergi mengaji satu pondok lagi di Fatani Darussalam. Pada dia sana syok lagi mengaji. Pada dia pasal duk jumpa dengan budak-budak hak mengaji petani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata mengaji petani tu seronok. Dia nak pergi mengaji petani. Tapi nak pergi mengaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak pergi, nak masuk mengaji, dia kena minta izin Tok Guru. Nak keluar pun kena minta izin nak keluar. Macam kita main rumah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak masuk kena bagi salam, nak balik pun kena bagi salam. Tak betul kita pergi mengaji, masuk elok, keluar guru tak tahu. Tak betul cara macam tu. Kita masuk elok, kita keluar elok. Macamlah orang dapat bini, dapat elok, hantar pun elok, kalau tak mau dah. Macam tu peraturan dalam agama. 2 tahun setengah mengaji, perasa nak pergi mengaji tempat lain, jumpa Tok Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jumpa Tok Guru, Tok Guru tanya, dia kata, Tok Guru, saya nak keluar, Tok Guru, nak pergi mengaji tani. Kata Tok Guru, hang duduk berapa lama sini, ngaji sini?
2 tahun setengah kat tu guru. Langsung Tok Guru kata, macam mana kalau hang masuk jamban, hang tak puas berak, hang keluar. Tu halusnya bahasa Tok Guru. Hang masuk jamban, hang nak berak kan, lepas tu hang tak puas lagi berak, hang keluar, hang rasa macam mana? Tu bahasa dia. Maknanya kita kalau kita keluar daripada jamban, kita masih belum selesai urusan dalam jamban, kita bukan senang lagi. Betul tak? Nak kena masuk pula lah, buat apa pun tak boleh, ni nak keluar lagi ni, tapi kita tak bagi keluar. Macam itulah yang dia rasa lepas keluar daripada pondok Tok Guru. Tu je. Dia pergi di mana pun dia mengaji, semua tak selesa, semua tak menjadi. Tu jaga-jaga mengaji. No? Mengaji ni terus kalut lah. Saya pernah belajar di sekolah Mahat Mahmud. Adik saya mengaji pondok, saya mengaji sekolah menengah agama. Bila tengok orang mengaji pondok, saya tak seronok lah mengaji pondok. Saya pun bercadang nak keluar daripada sekolah agama, nak pergi mengaji pondok. Waktu tu ada satu orang guru kami, dia asal mengajak Mahat Mahmud, tapi dia sudah keluar mengajak Mahat Mahmud, dia buka pondok sendiri. Ustaz Niamat Yusof, dia buka Mahat Tarbiyah Islamiah di Derang. Saya pi naik motor kawan bawa, bayang maghrib di pondok dia. Selepas bayang maghrib, dia nak keluar balik, saya bangkit, saya jumpa dia. Ustaz minta maaf, nak tanya satu soalan, minta pendapat Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya nak pergi mengaji pondok. Hentai mengaji mana? Mahat Mahmud Ustaz. Jangan keluar, hentai duduk je tu. Hentai duduk je tu, jangan keluar. Mengaji pondok pun dia kata, Salah Sayyidina Muhammad, ngaji madrasah sekolah agama pun kata dia semua nak pi ikut tu. Nak pi ikut tu. Faham? Jalan tak sama tapi matlamat dia satu. Saya ikut. Bila saya ikut, saya selamat. Saya selamat. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Allah atok kat saya yang saya nak dalam hidup ni. Ngaji pondok pun kita nak dapat ilmu, kita mengaji mana dapat ilmu pun. Alhamdulillah, Allah bagi yang saya nak dengan berkat panduan guru. Okay, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ini panggil peraturan. Dalam jamban kena ikut SOP dalam jamban. Banyak SOP dalam jamban ni. Bila kita qada hajat, jangan tengok kencing, jangan tengok najis. Itu SOP dia. Jadi subhanallah, selesai keluar, selesailah SOP dalam jamban. Apa perkara pun kita nak pegang sesuatu, kita nak buat sesuatu, kita mesti ada timbangan ataupun neraca agama. Agama kata apa? Nak buat ni macam mana? Semua tunjuk dah. Allah tunjuk dah. Nak berniaga macam mana cara dia, nak bertani macam mana cara dia, nak kerja di pejabat macam mana cara dia, jadi bos dia ada cara jadi bos, jadi staff jadi staff. Tak ada yang tak sempurna, melainkan Islam yang paling sempurna sekali, sebab Allah dah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hidup ni kalau ikut agama selamat, tak ikut agama rosak, binasa. Apa segala pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya agama kita dah sempurna. Sempurnanya sebab Allah kata, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. No? Itulah hikmah pasal Allah tak kata din itu dini, tapi Allah kata dinakum, agama kamu. Sebab peraturan ni bukan untuk aku, peraturan untuk kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu kena ikut peraturan yang aku tetap. Dia ada wajib ni kena buat, tak boleh tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembahyang itu wajib, selagi ada akal kena sembahyang.
Bila akal dah terbang, tak wajib dah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingatlah waktu, tak wajib sembahyang lah. Sembahyang pun tak ingat dah nak baca apa, tak wajib sembahyang lah. Tapi selagi mana ingatan ni duk ada, selagi itulah kita wajib, kita kena sembahyang. Tak boleh tinggal. Hatta sebab perang sekalipun wajib sembahyang di medan perang. Sekalipun tak boleh sembahyang seperti biasa kita sembahyang, dia ada sembahyang cara-cara di medan perang, dia panggil salatul khauf, sembahyang dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan. Kita ni alung nak ligan kita, nak kejap kita, kita tak ada duit nak bayar contohnya, tapi berhutang alung tu dah berdosa dah. Pasal berhutang dengan alung, kita tibat dengan riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang hutang kita, kejar kita, nak bunuh kita, sebab hutang ni berat. Janganlah duk berhutang. Kalau kita musalla sayyidina Muhammad tak sanggup nak bayar hutang. Nabi kata kalau satu orang musalla sayyidina Muhammad, dia berhutang, dia dibunuh fi sabilillah, dia dihidupkan balik musalla sayyidina Muhammad, kemudian dia berperang lagi, berjihad lagi, mati kali yang kedua, mati syahid, ma dakhala jannah hatta yuqda alaihi, dia tak akan masuk syurga sehingga dilunasi hutang dia. Kita berhutang musalla sayyidina Muhammad, jangan sengap-sengap, jangan diam-diam, kena habaq dekat isteri kita, kena habaq dekat suami kita, kena habaq dekat mak kita, kena habaq dekat ayah kita. Kita berhutang. Kalau hutang bank, tu tak ada masalah sangat, sebab dia ada dokumen kan. Ni hutang di kedai ni, tapi beli barang musalla sayyidina Muhammad, beli barang, dia kata ada sekupang, ada 10 sen. Ish, tak ada pula, tak apa, bila-bila bayar. Kawan tu pun patut sekupang tu halal je lah, tapi dia kata bila-bila bayar. Allahu akbar. Dia ni kalau minta dia halal, kata macam ni, halal lah kot. Dia kata nak halal ke? Seorang sekupang, kalau 10 orang RM1. Oh, dia kata macam tu. Uish, dia ni tegas sangat ni. Kita kata macam ni, bukan apa, takut mati. Ni langkah balik tak sempat nak telefon bini ni sebab telefon mati, bateri habis. Ni langkah balik tu takut tak sempat nak telefon isteri, nak abang kat isteri, hutang sekupang di kedai tu, nak telefon mati, bateri habis. Allahumma salli ala sayyidina. Dan ni macam ni lah, tolonglah sekupang tu, Allah tu suruh kira lah. Ya macam tu kah? Okey, tak apa. Okey, selamat. Kecuali kata dia kata sekupang pun jangan buat main. 100 orang berapa kalau sekupang. Orang menega dan kira macam tu kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jaga hak sekupang tu. Sebab tu dalam kitab Sarus Salikin dia sebut, nak tidur malam buat 2 perkara. Yang pertama, siap syirik, nak ambil wuduk bangkit tengah malam sekejap lagi. Yang kedua, musalla sayyidina Muhammad, buat wasiat. Tulis bagi Allah, bismillahirrahmanirrahim, apa semua, tulis yang sayangku yang disayangi, abang hutang 10 sen tadi di kedai orang sekian. Jadi kalau abang tak ada, tolong bayar hutang sekupang tu, bawa bantai. Pasal apa agak-agak agama suruh tulis wasiat? Untuk menyelamatkan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak boleh tidur kah suruh wasiat 2 bantai? Tak lena apa no, tengok mati wah malam ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga hutang. Kita ni hutang ni kena declare. Benda sakut dengan duit ni, masalah sayyidina Muhammad berat. Hatta kalau dia soleh ataupun solehah sekalipun, ibadat sampai mencecah langit sekalipun, tapi hutang tak selesai, ruhnya di antara langit dan bumi, mana pun tapi tergantung-gantung.
Kita nak pi ke Iliyin tu, nak merasakan nikmat syurga dalam kubur. Kita nak, walaupun tak masuk syurga lagi, tapi kita dah merasai nikmat syurga dalam kubur. Tapi tergantung macam mana nak lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi yang pertama sekali, agama ni dia ialah suatu cara hidup. Macam mana nak hidup? Hidup kena pakai agama baru selamat. Hidup berpandu kepada agama, baru kita akan menemui kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa-apa, jadi raja kena ikut agama, jadi rakyat kena ikut agama, jadi menteri kena ikut agama, jadi kita rakyat pun kena berpandu pada agama. Semua kena ikut agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat benang kena ikut agama, buat kebun kena ikut agama, jual burger kena ikut agama, jual gorpis ada sini, gorpis ni rupanya di Indonesia. Depa semua ringkas gorpis, goreng pisang. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi goreng pisang pun kena ikut agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jual ikan di market pun kena pakai agama. Sebab di sana hanya orang yang kadang-kadang pakai itu pakaian agama, tapi mempraktikkan jual beli tak pakai agama. Kepiah pakai, tapi hak Cina dia jual. Ni syubhah tu. Tolong orang makan yang syubhah. Patuh hak orang Islam, hang jangan jual hak orang bukan Islam. Cina ni mana maksud yang bukan Islam lah. Hak Cina Islam, hak tu tak masuk dalam maudhu' kita lah. Ni kita kena tanya pula, ni kotiau ni hak orang Islam kita ke Cina? Dia kata hak ni Cina, ni orang Islam. Cuba tengok dia. Ni habaq pula, ni Cina, hak ni Islam. Tu tak ikut agama tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi pendapatan dia syubhah. Mana pendapatan dia tidak 100% bersih, tak 100%, tak 100% suci. Orang macam ni lagi banyak kena sedekah untuk menyucikan pendapatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat gaji bulanan, jangan guna semua, kena bagi sedekah juga. Sebab kita bimbang pendapatan kita tak bersih sepenuh-penuhnya. Jadi cikgu masuk kelas tak sharp time, terlewat 5 minit, terambil masa orang. Hal ni kena bagi balik pada Tuhan. Sedekah mana dia? Pandukan Islam jadi sebagai panduan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kerja apa? Kena tanya agama. Kerja ni boleh tak boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Itu yang pertama. Okey. Bila kita faham, Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, lepas tu Allah kata pula wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini juga aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna nikmat yang kita peroleh bukan hak kita, hak Allah. Tak ada satu pun nikmat hak kita, nikmat pemilik dia Allah. Apa hak kalau seseorang melakukan kebaikan pada kita? Hak kita ialah berterima kasih. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berterima kasih maknanya menghargai. Itu makna berterima kasih, menghargai. Menghargai maknanya memandang besar. Sekalipun nikmat itu kecil pada kita, tapi siapa bagi? Faham tak? Faham tak? Kecil pada kita, tapi siapa bagi nikmat tu? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita ziarah seorang ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
waktu mana kita nak balik, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dia kata, ish, nak bagi apa ke entah tak tahu. Dia kata, tak apalah, nak bagi hak ni. Dia bagi selai sejadah yang sudah usang. Dia kata, hak ni yang ada pun, hak ni lah yang tatih duk guna duk semayang. Dia kata, sejadah ni lama dah, tapi duduk guna hak ni lah duk semayang. Dia kata, hak ni nak bagi. Faham tak? Benda tu, kes sejadah tu dah usang, luntur dah pun warna dia. Tapi siapa bagi? Tok Guru bagi. Besar tak? Besar. Nikmat sekalipun kecil, tapi siapa bagi? Allah. Orang yang mengaikan, mancing, orang mancing ni sabar, salah senang tunggu ikan makan umpan dia. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia pegang tasbih untung. Saya pegang tasbih yang tasbih biji-biji tu. Hari ni rupanya bila pakai tasbih ni, dia sebenarnya jadi tak sedar. Kita sallallahu alaihi wasallam tengok 3,000. Kalau jadi maknanya hak ni cara mudah soalan Sayyidina Muhammad, cara mudah hari ni lah. Kadang orang pakai tasbih tu kan, jadi tasbih digital tu. Jadi maknanya apa segala yang Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina, untuk memudahkan kita ingat kepada dia, masalah Sayyidina Muhammad, gunalah nikmat tu. Okey, sekalipun benda tu kecil, orang yang mancing dia pegang tasbih sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selawat. Kalau dia pegang tasbih dia selawat beribu, dia boleh selawat tu. Mungkin dengan sebab dia boleh selawat tu, dia berdapat ikan besar. Tapi dengan sebab tak selawat, lekat. Dia pun tarik, lekat. Tengok, ringan tak? Alah, bunyi Allah sebab kecil. Kalau dia nak bunyi Allah, tu tarik, Allah, baru Allah pasal besar kan. Jadi sebenarnya kecil pun Allah, besar pun Allah. Sebab Nabi kata, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tak bersyukur terhadap yang sedikit, dia tak akan bersyukur terhadap yang banyak. Kalau dapat rumah teres 3 bilik, salah sayyidina Muhammad seadanya, dia tak menghargai. Esok dapat duk rumah semidi ke, duk rumah banglo pun dia tak syukur juga, dia nak lagi hal lain. Syukur ni maknanya kita memadai dengan apa yang ada, kita menghargai nikmat yang kita nikmati. Kita tak cukup dengan hak yang kita ada, kita nak hal lebih besar lagi, berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang ada. Dia macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, ada satu hamba Allah ni, Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi nikmat. Daripada kereta ni pi naik kereta ni lebih sikit lah. Lepas tu masalah sayyidina Muhammad, daripada kereta ni pi naik kereta ni. Ada orang yang mula-mula kereta elok, pada kutukar kereta kurang kuih murah. Ada orang yang tu ada kereta yang kuih mahal dia beli. Dia ni beli kereta daripada kereta murah sampai kereta mahal, sampai kereta mahal lagi, sampai mahal lagi. Baru ni subhanallah, masalah sebab dia beli satu kereta mahal juga, kualiti jugalah, kereta Honda. So lepas tu dia sebut, nak beli kereta lain lah. Nak beli kereta apa? Nak beli wildfire. Langsung kereta lama tu rosak.
buat perangai langsung. Dia sebenarnya bukan masalah nak beli hak baru tu, tapi menghargai nikmat yang sedia ada tu. Kenderaan ni kena hargai. Kalau dia rosak kena baiki. Kerana kalau dia calak kena pi polish. Kalau dia kotor kita kena basuh. Tu mana menghargai. Maknanya subhanallah, kalau kita duduk naik je masalah Sayyidina Muhammad, berarti kita tak besarkan nikmat Tuhan. Kereta ni bila kenderaan apa, bila kita tak hargai, kita akan menghadapi masalah. Pasal passion Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur terhadap nikmatku, aku tambah lagi nikmatku pada kamu. Tu Allah jamin. Mana kita ni kalau nak pendapatan bertambah, syukuri nikmat Allah. Orang kita tuan-tuan, banyak orang macam tu. Di rumah ni duit shilin merata. Dalam bilik air ada duit shilin, dalam tandas ada duit shilin. Sama lah tandas bilik air tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ruang tamu ada duit shilin, bawah sofa ada duit shilin, di dapur ada duit shilin. Subhanallah. Pasal apa yang buat tak hargai? Pasal apa buat tak heran? Alah ustaz, sekupang je, ada kupang je. Ya, tapi siapa yang bagi? Bukan Allah kah bagi? Lah ni macam ni. Tuan-tuan, buang perangai tak apa, tak betul dengan agama tu. Balik hari ni jumpa duit shilin, ambil di rumah kita tu, bagi ada satu tabung, boh, jumpa duit shilin, boh, dapat duit shilin, boh. Lama-lama banyak duit shilin tu tuang di masjid. Duit shilin ni pun sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, ada orang yang nak duit shilin tu di masjid letih lepah. Tuan-tuan pergi di kedai, orang masjid dengan Allah duit shilin, letih lepah, kesian juga kat lepah tu. Pi Jumaat balik asar, dia kira duit shilin tu je. Lah ni macam ni, pi kedai, ramai orang di kedai nak duit shilin. Oh, bila bagi duit shilin, terima kasih. Oh, hak ni kami duk nak ni. Kedai makan, kedai runcit, dia gitu. Kalau subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, ni kalau kita nak guna balik duit tu. Melainkan kalau kita tak mau guna balik, nak sedekah, pergi bagi di masjid jugalah, bagi lepas kira lah. No, pandai-pandai lepas lah. Asam nak balik, macam mana dah jadi tukang kira duit. Jadi maknanya jangan buat lebih kurang nikmat Allah, hargai. Di India, tempat orang ngaji madrasah hadis sahabat Sayyidina Muhammad, pihak madrasah ni bagi makan pelajar ni beratok panjang, roti tu ditimbang. Maknanya makan cukup-cukup, jangan makan lebih, takut hampa buang kalau tak habis. Di asrama ni kena jaga. Ada seorang kawan saya, sahabat Sayyidina Muhammad, oh rezeki dia murah sebab dia hargai. Kami duduk di asrama, duduk di rumah sewa, duduk di Mesir, duduk satu rumah sekali. Meninggal dah kawan saya ni. Bila kita duduk satu rumah, jadi kita tu makan masalah Sayyidina Muhammad, kita masak buat giliran ikut jadual. Saya bila hari saya masak, baru saya buat keluar peralatan saya. Apa dia? Antara yang paling mahal ikan bilis. Tak ada jual di Mesir. Ikan bilis ni nak dapat tak dapat, mak hantar melalui orang dapat ikan. Jaga ikan bilis ni. No, kalau kita tak dapat, habis hari tu juga. Jadi kita buat keluar bila time kita giliak masak. Buat keluar ikan bilis kita tu. Hari ni masak sedap sikit lah, mahal sikit lah. Bila buat keluar tu, tak apalah. Ada hari buat telur goreng. Satu sahabat saya ni, bila kita nak pecah telur ke dalam kuali tu, dia mesti mai punya. Dia nak tengok habis tak kita sejat telur tu. Soalan Sayyidina Muhammad, kita lempak dah, sikit lagi, ambil lagi bu. Kita kena ambil juga bu. Oh, dia jaga sungguh pasal nikmat Allah.
nikmat Allah. Jangan sia-siakan nikmat Tuhan, nanti ditarik balik. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat aku kepada kamu. Salah Sayyidina Muhammad. Kita ni nasi tak habis, boh lah tong sampah ni banyak sangat hak orang duk buat. Itulah hikmah orang duduk belayam, tapi nak belah macam mana, lu tingkat 5, 6, 7, 8 tu nak belayam sama mana. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di tempat saya ni, di tempat saya ada satu orang, dia kerja belayam. Kami minta terima kasih kat dia. Bila nasi tak habis, kita boh dalam bekas, dia main ambil. Kita pun tak minta duit kat dia, sebab kita terima kasih kat dia. Dia tak perlu pun nak ulang duit, sebab ayam pasal nasi tak habis tu je bagi kat ayam dia. Patut kita kata ayam nasi nak bagi ni RM2 ni satu bekas ni. Kita pun tak minta duit, sebab kita berterima kasih kat dia, tolong menggunakan nikmat sampai habis. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau pun terpaksa tak ada tempat nak buat macam mana, nak habiskan nasi tak mampu habis sebab masak terlebih, lepas tu basi pula. Jadi nak buang macam mana? Nak buang je, saya bagi pedoman. Buh dalam plastik, salah Sayyidina Muhammad. Kita duduk tong sampah kan, jangan tuang nasi dalam tong sampah mencampur dengan kotoran yang lain. Hargai nikmat Tuhan. Jadi buh dalam plastik, salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah buh dalam tong sampah. Lepas tu minta ampun, Tuhan, aku minta ampun, inilah yang aku boleh buat untuk menghargai nikmat Engkau. Tuhan, janganlah tarik nikmat Engkau bagi pada aku, Tuhan. Aku minta ampun, Tuhan. Ini dengan Allah. Allah Maha mengetahui kemampuan yang ada pada kita. Duk tikak sampai 12 nak pergi cari ayam di mana? Salah Sayyidina Muhammad. Duk kampung nak apa lah, pergi tabak nasi belakang ya. Ayam pekat topa mai kan. Jadi begitu Allah Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang raja. Raja ni merintah satu negara besar. Satu hari entah macam mana, sekeping duit dinar yang terjatuh ke dalam telaga. Bila jatuh duit dinar tu, bismillahirrahmanirrahim, dia suruh pengawal istana timba ayak tu keluar. Dia kata cari duit 1 dinar jatuh dalam telaga. Jadi pada ketika tu orang pun kata, tuanku, duit 1 dinar sahaja, tuanku raja besar, perintah negara, apa nak heran duit 1 dinar, penting sangat ke? Dia kata 1 dinar Allah yang bagi. Salah Sayyidina 1 dinar tapi Allah bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku takut kalau aku tidak menghargai, nanti Allah tarik balik kerajaan yang aku ada. Tu dengan Allah. Jadi segala-galanya kita mesti menghargai nikmat. Nikmat ni bila mana kita bersyukur, hak ada tak hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ada tu tak hilang, insya-Allah. Hak kita tak ada, kita akan dapat. Betul kata ulama, alhamdulillahi qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Alhamdulillah itu ialah qaidun lil mawjud, pengikat kepada yang ada, wa saidun lil mafqud, memburu kepada yang tidak ada. Alhamdulillah dah. Sebab itu bila mana kita berzikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi katalah alhamdulillah. Dan apa segala ucapkan alhamdulillah, syukur segala puji bagi Allah. Qala la in syakartum la azidannakum. Ni dia panggil janji Allah. La in syakartum, seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, dan dengan nun taukid thaqilah dia panggil. La azidanna belakang tu, pastilah aku akan tambah lagi nikmatku yang ku beri kepada kamu. Sebab itu di antara mensyukuri nikmat ialah menggunakan yang Tuhan bagi untuk mentaati dia. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Di sini kita semua sekarang sedang menggunakan nikmat Tuhan. Kita sedang mensyukuri nikmat Tuhan. Satu masa kami di majlis dengan Syekh Nuruddin ketika tu. Bila masuk majlis tu,
Tak tahulah heran pasal apa tempat tu mereka tak pasang kipas angin, sekalipun kipas angin ada. Kata Syekh Nuruddin, pasang kipas angin. Kalau kita tak pasang kipas angin, kita mensyukuri nikmat, kita mengkufuri nikmat kipas angin. Faham tak? Mana Tuhan bagi nikmat ni, Tuhan suruh guna untuk mentaati dia. Bila kita mengaji, duduk dalam halaqah, jadi bila kita duduk dalam bilik, kita kepanasan, kipas angin itulah bagi kita sejuk. Gunakan nikmat untuk mentaati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mata yang Tuhan bagi gunakan untuk melihat Al-Quran. Ada banyak kita jumpa orang tua-tua yang Tuhan bagi tak nyanyuk, sekalipun badannya lemah, dia sudah uzur, tapi ingatan dia kuat pasal dia selalu membaca Al-Quran. Maknanya dia guna semuanya nikmat yang ada untuk dia baca Quran. Sebab Quran ni bila kita baca, semua menumpu pada dia. Pandangan kita tengok dia, telinga kita dengar Al-Quran, fokus kepada Al-Quran, diri kita semua dengan Quran. Satu orang tu saya jumpa umur 80 lebih. Bila saya ziarah dia, dia kata, Ustaz, Pak Angah ni nak cerita kat siapa tak tahu. Cerita kat orang kata Pak Angah gila. Cerita apa Pak Angah? Ni Pak Angah ni ke anak-anak, Pak Angah tak abang ni, tak beritahu kat dia apa. Pak Angah ni duduk seorang-seorang, tapi duduk dengar Quran. Duduk dengar bacaan Quran. Dia rasa macam duduk dengar dua orang baca Al-Quran. Dia abang ke anak dia, ayah ni biar betul, mana ada orang baca Quran ni ayah. Gila ayah. Hampir ada anak kata gila kat ayah macam tu. Dia kata, bila abang kat orang kata gila, tak abang kat siapa, kat anak sendiri tak beritahu. Ni cerita kat ustaz lah ni. Dia waktu muda selalu baca Quran, bila tua tak nampak dah Quran dibaca, tapi Tuhan bagi juga mendengar bacaan Quran. Kita kalau orang tak baca Quran, nak dengar orang baca Quran apa kan? Dia dengar orang baca Quran. Dia kata Pak Angah ni sekalipun tak nampak dah Quran, tapi Pak Angah dia baca Quran. Kok mana pula tak nampak dah tapi dia baca Quran. Itulah Pak Angah, kalau Pak Angah nak baca Quran, Pak Angah ambil torchlight, baca Quran pakai torchlight tu. Ni kita tak sampai nak tak pakai torchlight pun tak baca Quran tu. No, dia jangan sampai macam Pak Angah tu baru nak baca Quran. Pak Angah tu Tuhan bagi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad membaca Al-Quran menggunakan torchlight, baca Quran, tak pernah tinggal Quran. Akal duk elok. Sebanyak orang pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad belum sampai tua lagi pun dah lupa macam-macam dah. No, cari spek ni dia tu pakai dah tu. Mana spek ni? Dia pakai spek, dia cari spek ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad lupa habis. Quran ni dia bagi kita tak lupa. Satu orang di tempat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah tua juga. Orang susah ni duduk dalam rumah boleh tengok luar, duduk luar boleh tengok dalam. Susah, bukan cermin ni, rumah berlubang-lubang. Jangan dia merasa kata rumah sliding pula kan. Masalah Sayyidina Muhammad, rumah berlubang, duduk dalam rumah dia boleh tengok luar, duduk luar boleh tengok dalam. Miskin. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai tu peringkat umur tua sangat, dia tak ingat dah anak-anak ni. Anak dia hak duk cempung dia, hak duk angkat dia pi tandas tu, dia tak ingat nama apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak hak ada usung dia keluar rumah, pi duk atas pangkin keluar rumah tu petang-petang, kena angin, tak ingat nama anak tu. Lagi kalau anak pun tak ingat, semua orang dia tak ingat. Tapi kalau orang suruh baca maklum baca alam nashrah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, sampai habis dia baca alam nashrah. Maklum baca pun alam tarakai, sampai habis dia baca alam tarakai. Quran dia tak lupa, orang dia lupa. Ni hikmahnya Al-Quran. Ni selalunya orang ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, guru Quran selalunya mereka tak nyanyuk. Guru Quran tak nyanyuk selalunya. Orang hafiz tak akan nyanyuk, insya-Allah. Sebab Quran tu mukjizat. Sebab itulah bila mana kami dikejutkan dengan satu mukjizat Quran.
Saya ni lepas-lepas letak jawatan sebagai pengurusi menjamak darul hadis, saya buka sendiri, buka pondok sendirilah, berdiri sendiri juga dengan bantuan anak murid, kawan-kawan Ustaz Al-Sina Muhammad. Lepas tu nak menjana ekonomi pondok, buat keluar modal sikit, jual ayat mineral Ustaz Al-Sina Muhammad yang dibacakan 30 juzuk Al-Quran Ustaz Al-Sina Muhammad. Lepas tu tak apalah, orang pakat duk beli. Sampailah satu masa Ustaz Al-Sina Muhammad dikejutkan dengan satu orang, dia ni ada fibroid, dalam perut dia ada ketumbuhan. Dia minum air tu berapa kali tak tahu, dia kata alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Doktor cek dah tak ada, dia kata clean. Jadi saya nak kata apa lagi? Saya kata Quran, mukjizat Quran. Quran ni syifa. Jadi kalaulah hak macam tu Tuhan bagi, boleh bagi hilang Salah Sayyidina Muhammad, kita semua ada penyakit belakang kan, darah tinggi, keciman ni. Jadi niat ayat tu sebagai syifa. Selawat dekat Nabi 11 kali kita baca Salah Sayyidina Muhammad, lepas tu minum biar ayat tu di rumah ada selalu, tak putus, insya-Allah. Hak baru ni pula subhanallah masalah bulan baru kita baca dalam bulan Ramadan, 10 malam takhir pula, jadi kualiti lebih tinggi lah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu 3 hari lepas satu orang tu dia kena sihir ganggu. Bila dia minum ayat tu, kemarin dia telefon saya, orang mana saya tak ingat, dalam perjalanan balik daripada Negeri Sembilan kemarin. Dia kata Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rasa kurang. Dia tak kata gelgar lagi, dia kata rasa kurang. Nak kata apa lagi? Sebenarnya itulah Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Quran. Jadi subhanallah, maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kelebihan Al-Quran tu besar. Kalau tak mau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tak ada dah. Quran lah syifa. Ni kita ni bukan sahaja kita nak kita sihat, kita nak akal kita sihat. Kita nak semayang sampai akhir hayat. No? Dia ni kalau akhir hayat akal tak sempurna, tak wajib semayang. Saya tak mau macam tu. Tuan-tuan mau macam tu ke? Kalau macam tu kita nak semayang sampai hari kita mati pun kita semayang, mana akal kita sempurna. Jadi bacalah Al-Quran. Tapi baca ni dia kena maintain. Kalau satu muka sehari, hari satu muka. Kalau hari 2 muka, hari 2 muka. Jangan hari ni 5 muka, seminggu baru 5 muka pula. Tu tak mau. Hari ni semuka, esok semuka, sehari-hari semuka. Ni baca sekali 10 muka, lepas tu 2 bulan baru ambil Quran pula. Tak mau macam tu, tak jadi. Lupa juga esok. Dia kena maintain Al-Quran ni. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi cara kita mensyukuri terhadap nikmat mata ialah melihat Al-Quran. InsyaAllah Salah Sayyidina Muhammad, nanti kita boleh melihat Al-Quran sampai ke hujung usia kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Si buka kukut ada soalan, insya-Allah. Okey, dia ni kalau dapat tahu waris dia, pergi cari waris, bayar tak waris. Kalau waris tak ada, ni jalan dia. Waris tak tahu tang mana, dia pun tak ada, waris dia pun tak ada, tak tahu. Jadi yang pertama sekali, masalah Sayyidina Muhammad banyak buat baik untuk dia. Yang pertama sekali, lah contoh macam ni lah. Habis-habis kuliah kita niat, ya Allah Tuhanku, kalau ada pahala aku mengaji ni Tuhan, aku hadiah pahala ni kepada mak ayah aku pertama sekali, dan nenek moyangku. Nenek moyang ni 4 nenek moyang kita ni. Yang pertama belah ayah kita, belah mak ayah kita. Yang kedua ayah mak kita. Yang kedua ialah mak kita. Jadi 4 tu yang keturunan kita. Jadi kalau tak ada 4 ni, tak ada kita. Hadiah Fatihah, hadiah pahala ni kepada keturunan kita. Kemudian kalau ada kes hutang, ya Allah, hadiah aku sama kepada orang yang bagi aku hutang, cumanya aku tak tahu tak mana dia ada sekarang. Tuhan tolong sampai. Tu cara dia.
Kemudian kalau kita tahu berapa kita ingat berapa rate yang kita kena bayar, okey, ambil duit ni masalah Sayyidina Muhammad, kita boleh tabung masjid ke, kita bagi ke anak yatim ke, kita sedekah tak mana ke. Tuhan, hak ni ialah aku tolong bagi pihak dia. Aku nak sedekah ni dia kena hak kita, no? Bukan kita sedekah hak kita sedekah bagi pihak dia. Moga-moga berlangsunglah pahala ni untuk dia. Tu caranya pada orang yang kita berhutang tapi tak tahu dia duduk di mana dah. Wallahu a'lam. Soalan lain? Kat China, Sebenar tanggungjawab masalah Sayyidina Muhammad asal pada dia. Tapi bila mana masalah Sayyidina Muhammad, bila mana orang tu dah lari, tanggungjawab tu pindah pada kita. Tu maknanya berhati-hati terhadap rekomen. Hari ni orang panggil apa? Penjamin. Kalau had diberi hutang oleh kerajaan tu lari, bukan penjamin kena bayar lah, kan? Maknanya kita nak jamin orang ni. Jamin ni makna apa? Jamin ni maknanya kalau dia tak bayar, akulah bayar. Tuhan nak sign tu, kena faham tu. Dia nak recommend orang ni, mana faham, maknanya kita kena faham kata situasi. Kalau dia lari, kita tengah jawab. Jadi maknanya hal ni langkah yang paling selamat sekali untuk menyelamatkan diri. Jadi kita tak boleh lepas tangan. Tak boleh kata dia. Macam mana kalau dia itu mengkhianati ataupun dia khianat? Di benda tu masalah yang pertama, dia dengan tuan tu tak selesai. Yang pertama, dia dengan orang tu tak selesai, nah? Bukan selesai, lari. Yang kedua, kita ambil tanggungjawab masalah saya untuk menyelesaikan. Sebab kita yang jadi asbab kepada dia mendapat keistimewaan ataupun keuntungan dengan dia dengan supplier Cina tadi lah. Jadi itu bila mana kita faham konsep ni, kita kena faham bergelok. Allahu a'lam. Ya, insya-Allah. Macam mana? Pendidikan, kredit kad. Ya. Kalau bil sampai kita bayar. Lepas tu masalahnya Jadi sebenarnya ini dipanggil teknologi semasa. Hari ini dunia ke arah bawa kad. Kita pergi mana semua pakai kad, kita tak bawa duit. Ni ke arah tu. Tapi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, teknologi ni tak lama. Nanti dia akan habis juga. Baik. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, teknologi yang ada ni menggambarkan kepada satu fenomena yang disebut dengan fenomena dunia. Dunia ni macam mana pun ditipu kita. Salah Sayyidina Muhammad sebenarnya macam ada, nampak macam ada, sebenarnya tak ada pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diri benda tu tak ada, zahir macam ada, tak ada. Ni dunia seolah macam ni. Contoh kita kata kita jalan, hari di jalan di batas tar pada hari yang panas terik, tengok macam ada ayak, pipi-pipat tak ada ayak pun. Itulah dunia, dia fata morgana saja. Jadi sebenar-benar Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia ialah realiti. Islam ialah yang sebenar. Duit yang sebenar ialah diri duit tu. Kalau hari ni kita kata duit RM1 itu sebenarnya juga fata morgana juga. Duit kertas itu fata morgana. Dikatakan ada duit, ada nilai. Konon-konon dia ada cagaran di tempat cetak duit.
Jadi di sana ada berapa trilion nilai duit emas. Jadi dia macam kita kata macam apa? Macam kupon. Faham? Macam kupon. Jadi kita boleh tukar kupon di supermarket. Konon-konon ada nilai. Konon-konon ada cagaran di Bank Dunia, masalah Sayyidina Muhammad berapa ratus ketui jongkong mai dicetak duit mai kepada negara ni sekian. Okey, sebenar-benarnya masalah Sayyidina Muhammad, inilah gambaran kepada satu bahasa yang saya nak cakap. Masalah Sayyidina Muhammad inilah dunia. Nampak macam ada, tak ada. Okey, kad kredit bank. Yang pertama, kad kredit ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan nak ambil boleh tak? Boleh. Nak guna boleh? Boleh. Sebab dia telah pun dipertanggungjawabkan kepada panel ulama terhadap keharusan untuk menggunakan kad bank dalam dunia baru ni, dalam teknologi baru ni. Jadi kita soalan Sayyidina Muhammad tak perlu petikai lah. Malah bila mana benda tu dah diluluskan, jadi kita terima dia sebagai suatu cara bentuk cara kita nak memudahkan kita urusan harian kita seharian. Pergi supermarket tak kad dah, dia pun tarik rap tu kira dia tu soalan Sayyidina Muhammad, kira dah bayar dah. Okey, dia keluar lah dia punya bil, resip dia. Okey, itu tak ada pertikaian, sebab dia ada keharusan yang diharuskan oleh syarak kita dalam dipanggil muamalat moden, muamalat baru di zaman milenium ni. Okey, tak ada masalah. Cuma satu masalah, kalau kita menggunakan kad kredit konvensional, iaitu yang tidak patuh syariah, ni masalah. Sebab kita sudah ada kad kredit yang Islami. Tuan-tuan pindahlah daripada kad kredit yang konvensional kepada yang Islami. Kalau kita terlibat, berarti kita sedang terlibat dengan ekonomi riba. Bila terlibat dengan ekonomi riba, ni bahaya. Takut ketika mana nak mati esok tercabut iman. Na'udzubillah min zalik. Kalau ibadat hak biasa buat pun lama-lama dia akan terhakis. Itu bahayanya terhadap masalah yang berkaitan dengan riba. Sebab Allah sebut fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah kata isytihar perang dengan Allah dan Rasul. Siapa ambil riba, isytihar perang dengan Allah dan Rasul. Bahaya. Berarti kita perang dengan Tuhan, perang dengan Rasulullah. Itu isu ya. Isu yang kedua, ada orang kata, Ustaz, tak apa kot, sekalipun konvensional kami bayar on time. Ya, on time satu pihak, satu pihak lain dia tidak patuh syariah. Okey, kalau kita kata masalah Sayyidina Muhammad, okey, jadi maknanya kalau dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kad bank yang Islami, dia patuh syariah. Cuma saya tak nak hurai lah patuh syariah tu macam mana. Hal ni kena tanya kepada yang lebih reti, yang lebih faham dalam muamalat Islamiah ni, masalah Sayyidina Muhammad. Yang kata patuh tu macam mana? Kalau kita lewat bayar tu jadi apa? Duit tu apa pula? Tu kena tanya depa tu lah, saya tak tahu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya itu berkait dengan kad kredit ataupun kita bila mana kita menggunakan kad tu, insya-Allah. Okey, jadi saya nak tanya, kad tu kalau lewat bayar jadi macam mana? Dia nak ya? Cas. Cuma cas tu kalau dia masalah ala sinar, kalau konvensional dia dipanggil bunga. Tapi kalau Islamik ni saya tak tahu nama tu apa. Tu kena tanya depa. Jadi dia kata Islamik ni apa? Dia kata Islamik tu sebab depa dah ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah ada pelepasan untuk melepaskan umat daripada terus duduk dalam situasi yang kritikal. Allahu a'lam. Soalan lain? Kita boleh apa?
Dia burung gagak tu perosak. Ya. Saya tak tahu nak jawab lah tu. Sebenarnya masalah Sayyidina Ahmad, apa pun dia macam ni, dia ada dua situasi, dia panggil akhafud dararain. Antara dua perkara ni, bagi nasi kita buang mudarat, kita panggil jamu burung gagak mudarat. Antara dua hak mana yang lebih kurang mudarat? Faham tak? Jadi kalau buang nasi tak bagi kat burung gagak tu kurang mudarat, tak apalah kita buat. No? Jadi benda ni yang menilai mudarat ataupun tidak kita lah. Antara dua mudarat, hak mana paling kurang mudarat? Ambil yang kurang mudarat tu. Wallahu a'lam. Soalan lain? Okay, alhamdulillah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.